Bicara daripada kawan-kawan FB, dia kata selok ke dengan Ustaz cakap. Jadi malam ni kita tengok tamu selok mundur saja, dia hidung nyawa. Jangan selok berdua-dua. Jadi kita dengan itu, saya dengan segala hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, yang berbahagia, yang berhormat Fadil Ustaz Wan Hasan Ramli, Ahli Parlimen Bungu, yang juga merupakan yang di-Pertua PAS kawasan Bungu, rakan saya Al-Fadil Ustaz Aiman, Exco Dewan Pemuda PAS kawasan Marang dan juga negeri, seluruh kepimpinan PAS semua peringkat, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang dan keizinan kepada kita semua untuk bersama-sama pada malam ini. Para hadirin sekalian, kita masih berada pada bulan Rejab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami pamerkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sambutan Isra' dan Mi'raj para hadirin sekalian merupakan sambutan tahunan. Masyarakat Melayu kita tidak ketinggalan untuk menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj di surau dan masjid. Ceramah, kuliah, forum semua dianjurkan. Begitulah yang dilalui pada setiap tahun. Tetapi kita masih gagal untuk mengikuti perkembangan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di dalam sirah Nabawiyah ada dua perjalanan. Perjalanan pertama yang kita sebut tadi Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang kedua namanya Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan Isra' dan Mi'raj Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad kenderaan yang bernama Buraq. Satu kenderaan yang sangat laju, tidak ada tandingannya pada hari ini. Kemudian hijrah Nabi SAW yang muncul kemudian selepas daripada itu untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad SAW tak minta dengan Tuhan, mari Buraq aku nak tunggang. Sedangkan rumah Nabi dikepung, Nabi dirancang untuk dibunuh. Nyawa Nabi berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Mengapa tidak Nabi Muhammad SAW minta kenderaan Buraq?
supaya dapat dihantar sekelip mata berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Mengapa Nabi hanya menunggang unta? Mengapa Nabi transit di Gua Thur selama beberapa hari? Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, inilah perjalanan yang nak ditunjuk oleh Nabi. Perjalanan Isra' dan Mi'raj, perjalanan nak menghadap Tuhan. Macam kita nak semayang juga. Kita nak semayang di masjid, nak rasa masjid yang selesa, tak ada masalah. Kita rasa cuaca panas mutakhir ini, kita nak pasang ekor dalam masjid, tak ada masalah. Tetapi bila masuk sahaja cerita hijrah Nabi ke Madinah, Nabi tak tunjuk cerita keselesaan. Nabi tunjuk cerita bagaimana cabaran yang bakal dihadapi oleh. Ketika mana Nabi SAW menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan nyawanya berada dalam keadaan yang bahaya, Nabi SAW terus untuk melaksanakan semua perkara ini demi untuk membina sebuah pemerintahan Islam di muka bumi Madinah Al-Munawwarah, yang melibatkan penglibatan para sahabat yang pelbagai. Ada sahabat yang bantu di kalangan muslimah seperti Asma. Ada sahabat di kalangan anak muda seperti Abdullah. Ada sahabat yang aktivis biasa seperti Amir bin Fuhail. Walaupun sebagai pengembala kambing, tetapi masing-masing memiliki pakej untuk memenangkan Islam. Demikianlah juga kita pada hari ini. Kita berhimpun pada malam ini dengan tujuan untuk menangkan Islam, untuk kita meruntuhkan pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional, untuk kita tegakkan kembali pemerintahan yang memiliki dasar perjuangan Islam yang dipelopori oleh PAS. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, PAS konsisten di dalam meneruskan perjuangan. Walaupun kita berada di dalam satu pakatan yang dikenali sebagai Pakatan Rakyat, PAS bergabung dengan PKR, PAS bergabung dengan DAP. Pergabungan politik ini menyebabkan kita menang banyak kursi, tetapi PAS konsisten dengan jati diri perjuangan. PAS memiliki keupayaan untuk ditunjukkan kepada seluruh rakyat. Kita ada semangat yang tinggi untuk mempertahankan ajaran Islam. Maka akhirnya bila kita nampak ada peluang untuk melaksanakan hukuman hudud di negeri Kelantan, yang telah pun dibawa perkara ini dalam Dewan Undangan Negeri pada tahun 1963. PAS terus membawa perkara ini dengan tujuan untuk mengambil ruang dan manfaat. Tiba-tiba pada hari ini, orang memandang serong perjuangan yang dibawa oleh PAS. Sedangkan almarhum Tuan Guru Datuk Fadil Noor memberikan penegasan yang jelas di dalam ucapan dasar di Masjid Rusida pada tahun 1994. Almarhum menyatakan perjuangan kita untuk menegakkan enakmen jenayah syariah konsisten semenjak daripada penubuhan PAS pada awal 50-an. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana inilah semangat yang ada pada PAS. Kita bukan semangat untuk kerat tangan orang, tuan-tuan sekalian. Kita bukan semangat nak disebab orang, tetapi kita bersemangat untuk menyambut arahan daripada Allah. Almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat yang dilantik sebagai Menteri Besar Negeri Kelantan pada tahun 1990, antara perkara yang terus dibuat beberapa tahun selepas itu adalah menggubal enakmen jenayah syariah. Akhirnya pada tahun 1993 berjaya diangkat enakmen ini.
Tetapi kita faham, pemimpin PAS negeri Kelantan faham tentang undang-undang. Masing-masing daripada kalangan kita yakin kita memang tak boleh nak buat daripada sudut menentang perlembagaan persekutuan. Tetapi di atas semangat nak melaksanakan, kita bawa dalam Dewan Undangan Negeri. Kita luluskan perkara tersebut di peringkat negeri. Kemudian kita mendidik rakyat untuk faham tentang hudud. Maka hari hudud diperkenalkan pada setiap tahun untuk dedah kepada rakyat apa cerita berkenaan dengan hukuman hudud. Setelah beberapa tahun dan setelah perginya almarhum Datuk Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, apabila disandang balik jawatan Menteri Besar oleh Datuk Ahmad Yaakob, perkara ini diangkat kembali. Setelah melihat beberapa ruang, setelah melihat jaminan daripada pihak kerajaan untuk membantu melaksanakan enakmen jenayah syariah ini, tuan-tuan sekalian, di dalam negara federalisme seperti negara kita ini, kita faham ia memisahkan kuasa yang ada pada persekutuan, dia memisahkan kuasa yang ada pada negeri. Kuasa yang ada pada persekutuan dengan perlembagaannya mampu untuk membatalkan kuasa yang ada pada negeri. Dan ada perkara di peringkat persekutuan, dia tak boleh nak kacau apa yang ada di peringkat negeri. Dan masing-masing negeri dan persekutuan ini, mereka memiliki beberapa organ penting dalam negara ataupun negeri. Yang pertama, organ pembuat dasar. Pembuat dasarnya orang yang duduk dalam Dewan Parlimen, yang duduk dalam Dewan Undangan Negeri. Mereka bincang berkenaan dengan undang-undang, lepas daripada itu mereka duduk. Dilaksanakan pula oleh pelaksana dasar. Di peringkat kerajaan persekutuan, menteri-menteri. Di peringkat kerajaan negeri, esko-esko. Di kalangan para pegawai mengikut jabatan masing-masing. Ini adalah pelaksana dasar. Yang ketiga, mereka yang memutuskan hukum. Yang memutuskan hukum ini kuasa mahkamah. Walaupun kita ada enakmen jenayah syariah, boleh kerak tangan awak. Pemimpin PAS boleh kerak tangan awak. Bila dia menjadi undang-undang, bawa ke mahkamah untuk hakim yang akan mengeluarkan hukum. Maka oleh kerana itu, bila kita buat undang-undang, bukan pemimpin PAS nak kerak tangan awak, tetapi dibawa oleh hakim-hakim yang bertauliah bagi menentukan hukum berkenaan dengan enakmen jenayah. Maka pada waktu tersebut, para hadirin sekalian, bila kita faham inilah sistem hidup dalam negara kita, maka apa salahnya enakmen jenayah syariah ini diterima pakar dengan tujuan untuk membasmi jenayah, mengekang jenayah yang berlaku dalam negara, dengan mengambil panduan daripada ajaran Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawi. Alhamdulillah, perkara ini dibawa oleh Tok Guru kita melalui private bill di dalam parlimen. Tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan untuk meminda kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah duduk dalam negeri, duduk di bawah kuasa negeri, untuk pindah sebahagian daripada kuasa mahkamah syariah di bawah Akta 355, tuan-tuan sekalian, ataupun juga dikenali sebagai 356. Tuan-tuan sekalian, dengan hukum 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan, nak pindah kuasa ni dia jadi makin luas, maka sebahagian daripada peruntukan jenayah hudud mampu untuk dilaksanakan di peringkat negeri. Tuan-tuan sekalian, apa yang mustahil? Kalau perkara ini diterima dalam Dewan Parlimen, maka berlaku perubahan daripada sudut penghayatan terhadap undang-undang jenayah syariah. Kita mengharapkan supaya perkara ini dapat diberikan peluang
Dan kita harap tujuan kita nak basmi jenayah akan dapat diberikan peluang oleh Allah untuk mengekang jenayah dan juga mengawal keamanan di dalam negara kita. Izinkan saya balik ke negeri Terengganu, membicarakan berkenaan dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu. Para hadirin sekalian, kita tamatkan persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu pada hari Khamis baru-baru ini. Apa cerita dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu? Cerita banyak sangat, tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah bila timbul hero Tamil dalam persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Sehingga dinobatkan sebagai hero kepada rakyat. Para hadirin sekalian, macam mana sukanya kita pada Datuk Mat Said sebab dia bangkitkan perkara-perkara yang telah ditimbulkan baru-baru ini. Saya nak tegaskan apa yang dia sebut sebenarnya telah disebut oleh pemimpin. Yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Said di dalam Dewan Undangan Negeri baru-baru ini telah pun dibicarakan oleh hampir keseluruhan adun-adun PAS. Isu berkenaan dengan telaga minyak Bertam telah disebut oleh adun PAS masa dia jadi Menteri Besar. Isu berkenaan dengan LPT, Lebuh Raya Pantai Timur, kos yang besar yang membabitkan jumlah dana persekutuan ditimbulkan oleh adun PAS. Ditimbulkan isu oleh Datuk Seri Ahmad Said dengan dana khas yang keluar begitu banyak. Berapa portion kita dapat daripada saham apabila Plus masuk untuk kenakan tol? Pun ditanya oleh Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Wahid, pernah ditanya di dalam Dewan. Banyak perkara yang ditimbulkan, melainkan ada beberapa perkara yang kecil, ada beberapa perkara yang baru ditimbulkan. Itu adalah advantage untuk pembangkang. Tuan-tuan sekalian, memang isu Bertam ini, tuan-tuan sekalian, telah pun ditimbulkan sehingga balik di dalam Dewan. Baliknya dengan Mak Said juga. Tak apalah, lari dia bongkar, dia buka. Masa kita sebut, orang nak beri perhatian. Bila Datuk Seri Mak Said sebut, orang beri perhatian. Hak hebatnya, tuan-tuan sekalian, dia kena pecat pihak ni. Bagus juga kita boleh tahu rupanya dia lawan. Memang Datuk Seri Mak Said dia bertegas dalam Dewan Bertam hak Terengganu. Nada yang sama, tuan-tuan sekalian, kita nak daripada Menteri Besar baru. Bertam ini hak Terengganu. Jangan jadi suku ayam kena patut tu, kena ketik tu. Ha? Ayam kena ketik tunggal. Senyap tak tahu nak mempertahankan Bertam. Datuk Seri Mak Said dia banyak maklumat, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh akses maklumat tu, tak boleh waktu. Bertam ini dibuat cari galinya, proses cari gali oleh Landing Oil, syarikat luar negara. Laporan penemuan telaga minyak tersebut terus dihantar ke pejabat Menteri Besar. Yang jadi Menteri Besar pada waktu tersebut adalah Datuk Seri Mak Said. Landing Oil telah menyatakan duduk dalam perairan Terengganu paling hampir dengan pantai Beliga Semarang. Maknanya, tuan-tuan sekalian, duduk dalam paling redah hak ni hak Terengganu. Tetapi oleh kerana proses ini diuruskan oleh Petroleum Nasional Berhad, Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas ini pula duduk di bawah Perdana Menteri, maka pada waktu tersebut kuasa Perdana Menteri meminda maklumat tersebut untuk dialih pergi ke Pahang. Hal ini Datuk Seri Mak Said sebut. Bila mana disebut pada waktu tersebut penegasan Menteri Besar, Datuk Seri Mak Said minta supaya hak ni hak Terengganu, maka itulah dikatakan puncanya menyebabkan Datuk Seri Najib kurang senang dengan bekas Menteri Besar. Para hadirin sekalian, kesan daripada kisah ini akhirnya dia ditendang Wak Naib Datuk Seri Razif
menjadi betul besar. Telaga minyak bertam ini, tuan-tuan sekalian, minyak yang banyak. Landing oil dah keluarkan. Datuk Seri Ahmad Said sebut di dalam dewan, hari, saya tak catatkan, saya tak bawa catatan tersebut, hari apa telah dikeluarkan, first pengeluaran, dia telah keluarkan, tarikhnya bila, masanya pukul berapa. Maklumat yang sangat detail. Tetapi syarikat ini hakkan pengeluaran. Kalau ikut sehari dia boleh keluar puluhan ribu barrel. Banyak dia boleh keluar. Tetapi dia hak sebab harga minyak hari ini jatuh. Kalau dia keluar banyak jadi rugi. Maka oleh kerana itu dia keluar kadar-kadar patut untuk dikeluarkan. Tuan-tuan sekalian, bertam adalah harta Terengganu. Bertam adalah hak milik Terengganu. Maka oleh kerana itu Datuk Seri Mat Said dia minta pertahankan hak ini, tanggungjawab Menteri Besar. Kita tengoklah Menteri Besar boleh tahan ke tidak, berani ke tidak nak bersuara dengan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Mat Said ni berani sikit, tuan-tuan sekalian, sebab Tun Dr. Mahathir tengah serang Najib lagi. Kalau Tun Dr. Mahathir tak serang Najib, dia pun senyap juga barangkali, saya rasa lah. Bila Tun Dr. Mahathir serang Faruk, maka dia pun naik seh juga. Dia kata aku pun boleh serang juga. Tak apalah, baguslah, balahlah sama-sama mula. Kita tengok dan kita nilai. Yang paling penting, rahsia-rahsia untuk rakyat mula muncul. Berkenaan dengan telaga minyak, berkenaan dengan bertam, timbul royalty. Masa penggulungan, tuan-tuan sekalian, naik orang hebat yang duduk sebelah kita ni, Adung Kuala Berat, Esko Pelaburan, Perindustrian. Dia kata perjuangan kita ni sama je macam Datuk Seri Mat Said sebut tu, hak sama hak kita buat juga. Kita memperjuangkan nak royalty balik. Tuan sekalian, perjuangan sama lagu mana? Pemimpin UMNO yang ampas royalty minyak negeri Terengganu. Pemimpin UMNO yang ambil kawat semua sekali royalty minyak. Siapa peringkat kita terpaksa menagih simpati pusat melalui dana khas. Siapa punya kerja ni kalau bukan UMNO Terengganu? Kalau tidak, kita boleh terima royalty minyak 5% pada setiap tahun macam biasa. Masa untung berlipat kali ganda, berbilion kita dapat. Bila jatuh kerugian pun kita dapat walaupun tidak banyak. Para hadirin sekalian, pemimpin UMNO Terengganu khianat rakyat Terengganu. Tapi hak ni kita duk kata hero. Hak ni kita duduk kata pembela kepada bangsa. Mereka buat khianat teruk kepada kita. Kemudian tuan-tuan sekalian ditimbulkan tentang LPG. Lebuh Raya Patah Timur ni tuan-tuan sekalian hampir mencecah 5 bilion. 5,000 juta. Tak apalah, kita ambil angka bawah sikit, 4 bilion. Lebih tuan-tuan sekalian, 4 bilion ini kos keseluruhan LPG yang kita lalui. Saya pun lalui untuk LPG tadi. Pemimpin UMNO ni saya pasti cara dia mikir. Bila kita komen LPG ni mendak, tanah mendak banyak. Yang Muhammad Cukai cerita, muka dia duduk lalu semua. Tanah mendak banyak, kemudian pagar orang kerak. Binatang keluar, lembu tubik berlaku aksiden. Bila kita komen banyak, dia tanya, dah lalu tak waktu? Yang Muhammad Cukai kata, lalu memang kita lalu. Kita cerita ni. Dah kalau tak rasa selamat, tak salah dia lah. Pesen pemimpin UMNO ni tuan-tuan sekalian. Kalau rasa mahal banyak duduk di Malaysia, tubik negara lain. Kalau rasa tak selesa duduk dalam negeri ni, cari negeri lain. Kita royak nak suruh baiki. Kalau kita ngesoh tak royak ke dia, dah kita baiki dulu. Oleh kerana dia mengesoh, kita sebut dalam daerah tolong baiki. Perbelanjaan sudah mencecah 4 bilion lebih. Kenapa berlaku seperti ini? Masa kita cakap dia lawan. Masa Datuk Seri Mat Said bangun, dia senyap habis.
Datuk Seri Mat Said kata kita dah keluar belanja 1.85 bilion daripada dana persekutuan hak milik Terengganu. KG nak dibayar tu, bermula pembayaran tu, ada tak saham daripada negeri Terengganu hak boleh ke negeri Terengganu? Hak boleh dipegang kerajaan Terengganu. Kita dah keluar 1,800 juta. 1,800 juta ni bukan ada sikit bahagian kita. Dan akhirnya pada waktu tersebut Datuk Seri Mat Said menyatakan, saya cadang minta supaya dibayar balik 1.85 bilion. Jangan masuk saham dia, bayar balik, biar masuk dalam akaun negeri. Tuan-tuan sekalian, ini di antara sedikit pendedahan yang dibawa di dalam Dewan Undangan Negeri oleh Datuk Seri Mat Said. Hal lain-lain itu saya tak ceritalah. Ada beberapa perkara yang disebut pelibatan abang kepada Datuk Seri Menteri Besar. Saya rasa waktu tak berkait sangat berkenaan dengan rakyat. Saya berkesempatan untuk menyentuh berkenaan dengan isu stadium. Malam ni orang main dah malam ni. Saya nak cakap pun malam ni tak berapa semangat sebab dengar Terengganu kalah. Jadi dia ingat-ingat ni malam ni dia siawal lah. Stadium Sultan Nizam, tuan-tuan sekalian, kita bina tahun 2008. Bersempena dengan sukan sukma yang dibuat di negeri Terengganu dulu. Kalau tuan-tuan ingat. Kemudian kos nak bina stadium ini sebanyak 191 juta. Kos asal. Bila mana diangkat untuk dibina, diluluskan sebanyak 191 juta. Tapi oleh kerana siap lewat, tuan-tuan sekalian, pada asalnya jangka siap tahun 2007, drag sampai 2008. Bila mana lewat siap, maka perbelanjaannya meningkat naik. Maka kos baru kerana kelewatan mencecah 292 juta. Asal 191, kemudian naik 292 juta. Kemudian tuan-tuan sekalian siap sempena sukma. Pada 2 Jun 2009, bumbung Stadium Sultan Nizam ini jatuh runtuh pada jam 9.40 pagi. Ini cerita hak apa? Saya cerita hak apa? Kemudian seterusnya bila mana dah runtuh tak boleh nak guna, ditutup, tidak boleh digunakan. Berlaku lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Antara peristiwa yang berlaku adalah kehilangan beberapa peralatan dan juga kemudahan yang berada di dalam stadium tersebut. Timbul isu berkenaan dengan bayaran kos yang tinggi untuk mengawal stadium tersebut kepada pihak swasta. Dan banyak lagi perkara lain berkenaan dengan stadium. Setelah beberapa tempoh, stadium ini nak dibaiki pula. Maka peruntukan baru disusun kembali di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Mereka telah bawa perbelanjaan sebanyak 100 juta. Nak baiki struktur, kemudian nak baiki sistem elektrik, dia nak baiki balik sistem mekanikal, dia nak baiki balik bumbung semula. Hak asal, kita cerita hak asal, 100 juta. Kalau kita kira-kira semua sekali, dia mencecah angka 300 juta lebih, hampir 400 juta. Baik, siap dah stadium ni walaupun tak ada bumbung. Kemudian digunakan pada malam ini. Kita di dalam Dewan Undangan Negeri, tuan-tuan sekalian, oleh kerana tahap kali ini penggal ni, ramai daripada adun kita ni duduk dalam dewan. Kita ada 15 orang. Maka oleh kerana itu pemimpin kita ni atur, seorang ni cakap bahagian ni, cakap bahagian ni. Saya ni kena jaga bahagian belia, sukan, sumber manusia dan pancongan. Kali ni saya memberikan fokus cakap pasal stadium ni, sikit je. Stadium ni kita nak timbul masa ucapan, sebab tuan ucap tahniah boleh guna. Dan kita nak timbulkan, tanya kerajaan. Hak nak tanya ni hak kita. Kita tanya kerajaan, tuan-tuan sekalian, siapa yang memberi perakuan Stadium Sultan Nizam ini boleh digunakan? Itu kita tanya.
Adakah pihak FAM, Satuan Bola? Adakah yang mengeluarkan perakuan ini JKA? Adakah yang keluar perakuan ini Kerajaan Negeri Terengganu? Kita nak tahu siapa dia. Sebab beberapa laporan yang kita boleh, laporan bernama kata akan dibuka hanya 3 tingkat, 2 tingkat lagi ditutup. Lalu timbul pertanyaan, sebab apa 2 lagi ditutup? Apakah tak selamat? Ini pertanyaan-pertanyaan mewakili rakyat untuk kita tanya. Sebab kita bimbang. Alhamdulillah malam ni tak ada apa-apa. Kita pun doa panjang supaya tak ada jadi apa-apa. Tetapi kita bimbang, menaruh kebimbangan. Siapa dia? Baik tuan-tuan sekalian, kita dapat lagi maklumat berkenaan dengan bleachers. Bleachers ni kursi yang duduk bersusun. Ia dipasang dengan precast konkrit. Precast konkrit ni benda hak pasang siap. Bila mana jatuh bumbung hari itu, menyebabkan sebahagiannya berlaku rekahan. Dan difahamkan dia hanya pasang besi 2 batang, kemudian dia takut begitu. Kita tanya daripada sudut keselamatan. Sebab tengok bola tuan-tuan sekalian bukan macam dengar ceramah. Dengar ceramah kita tak gerak. Kita betul tempat duduk je. Tetapi tengok bola ni dia ada gelombang dia. Dia akan sampai kepada tahap puncak ketika mana masing-masing berada dalam keadaan serentak untuk membuat pelbagai aksi. Kadang-kadang dia buat ombak gelombang. Bila mana dia buat pada waktu tersebut daripada hujung sana sampai ke hujung sini, maka pada waktu tersebut berlaku kekuatan hentakan pada stadium. Daripada sudut integriti struktur pada waktu tersebut, itulah yang kita nak nilai dulu. Kita tanya, dalam pertanyaan tersebut kita lihat kurang memuaskan jawapan dan saya tidak diberi ruang untuk tanya beberapa soalan ketika mana penggulungan untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas berhubung dengan saya. Para hadirin sekalian, hak kita sebagai pembangkang nak tanya. Bukan maknanya kita tak mahu nak menggagalkan stadium. Tak. Kita suka hati sangat boleh stadium baru. Walaupun menelan kos yang sangat tinggi. Tapi hak kita nak tanya aspek keselamatan. Kerana dia sudah ada kesan daripada runtuhan bumbung. Semua perkara ini adalah kerana cakna daripada pemimpin pembangkang terhadap keselamatan rakyat dan kepentingan rakyat. Para hadirin sekalian, saya juga ingin berkongsi dalam beberapa perkara melalui kesempatan pada malam ini nak cerita hebatnya kerajaan UMNO Terengganu memerintah. Tuan-tuan sekalian, agak-agaknya Terengganu pandang metoh ni berhutang. Metoh lagi. Bukan sahaja berhutang, tetapi banyak menambah bebanan hutang dengan kerajaan persekutuan. Sangat mengejutkan tuan-tuan sekalian, akhir Disember 2014. Akhir tahun 2014 baru ni catatan hutang kita adalah sebanyak 1.3 bilion. Soal itu tuan-tuan sekalian, masa saya tanya 900 juta. Akhir tahun 2014 1.3 bilion. Hebat macam mana pun ngetoh gantung mengutang tu. Kalau main hutang gini, tuan-tuan memang biasa kita berhutang. Syarikat pun berhutang. Tetapi kita nak sebut dengan kekayaan yang dimiliki dalam negeri ini. Dengan dana persekutuan yang muncul dalam negeri ini, nak dibandingkan dengan tempat lain. Mengapa kita masih menanggung beban hutang dan mencipta hutang yang baru untuk membawa pembangunan dalam negeri? Jadi tuan-tuan sekalian, saya jedah perkara ini sekadar untuk memberi maklumat kepada rakyat. Kalaulah mereka berdabik dada kata hebat di dalam mengurus mentadbir negeri Terengganu, tetapi menyebabkan mereka tanggung beban hutang dan membiarkan hutang terus berkembang,
kita rasa cukup kecewa dengan pemimpin negeri. Sepatutnya kita buat keseimbangan. Hutang kita stop dulu. Tuan sekalian, dana khas mari, pelaburan banyak, biopolimer di Kerteh, tuan sekalian, akan dimulakan bila-bila masa. Biji besi dapat dikutip hasil, tapi malangnya biji besi yang kita dapat pulangan tak banyak. Timah masih ada di negeri Terengganu. Kita juga masih memiliki emas yang banyak. Di STU kita telah membuka perusahaan industri pasir silika. Tuan-tuan sekalian, kenapa perkara ini masih tidak boleh diadun menjadi pendapatan negeri yang lumayan? Persoalan yang paling penting, style apakah pengurusan ekonomi yang telah dibawa oleh pemimpin kerajaan negeri Terengganu pada hari ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah di antara beberapa pendedahan yang saya mengira kita boleh berkongsi maklumat, kita boleh mengambil manfaat, dan kita boleh untuk mematangkan lagi cara berfikir politik kita dalam untuk negeri Terengganu dan juga untuk negara. Saya harap para hadirin yang dirahmati Allah sekalian terus memberikan kepercayaan kepada PAS untuk menabur bakti melalui ruangan politik bagi memastikan kebajikan rakyat diutamakan dalam negeri ini. PAS konsisten, tuan-tuan sekalian. Tetapi malangnya bila kita mengetahui hari itu, orang buat khianat, buat lari duit royalty. Kita tidak sempat untuk berbakti sepenuhnya seperti mana yang telah dibuat oleh kerajaan UMNO ketika mana mengurus dana royalty. Tetapi alhamdulillah kita bangkit dalam keadaan kita disekat duit royalty, tapi kita tunjuk kewibawaan memerintah negeri tanpa pergantungan dengan duit royalty. Akhirnya Allah tunjuk kita mampu. Tapi rakyat angkat balik. Rakyat memilih balik perompak royalty minyak Terengganu menjadi pemerintah terhormat. Kita harap perkara ini cepat disedari. Kita jatuhkan balik perompak ini. Kita naikkan kembali pemerintah yang lebih berwibawa untuk memimpin negeri Terengganu, tuan-tuan sekalian. Saya kira pada saat ini ceramah yang disampaikan dengan janji nak bertiawa kerana sedih pasukan Terengganu kalah dengan Lions pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Ustaz Abdul Karim, Isyamuddin Abdul Karim kerana mengucapkan tentang fungsi dewan. Tadi sebelum